Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada semua para pencinta ilmu, bersama kita dalam rancangan Cinta Ilmu tentang sirah dan pastinya sirah junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita memahami bahawa keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada Nabi, dan bagi kita-kita yang pandai untuk memahami dengan cara mempelajari, kemudian kita mengamalkan sunnah, kita memperbanyakkan selawat kepada Nabi, maka kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad pastinya akan tertumpah kepada siapa kalau bukan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kerana itu menjadi tuntutan bagi kita, kerana kita tahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan usulul aqidah, perkara yang termasuk dalam persoalan akidah yang asas dan teras. Maka kerana itu kita cuba mencari kekuatan kita dengan kita mendalami. Maka sebab itu pada kali ini kita bersama seperti biasa dengan buku Kelahiran Teragung Junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbitan Galeri Ilmu. Kita akan cuba lihat bagaimana keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat kepada Imam Nawawi sebagai contoh, mensyarahkan kitab Imam Muslim, kitab Al-Fadail, bab tafdili nabiyyina sallallahu alaihi wasallam ala jami'il khalaiq, ya. Imam An-Nawawi mensyarahkan apa yang tercatat dalam kitab Imam Muslim dalam satu bab kelebihan nabi kita sallallahu alaihi wasallam ala jami'i al-khalaiq, ke atas seluruh para makhluk. Jadi sebab tu masya-Allah saya bila bercakap soal nabi terasa amat berat di bahu ini, kerana bagaimana kita nak bercakap tentang manusia yang tersangat istimewa, paling istimewa, sedangkan diperkatakan oleh kita-kita hamba-hamba Allah ini yang berdosa, yang mempunyai banyak kelemahan-kelemahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Rasulullah menyatakan bahawa aku adalah merupakan pemimpin ataupun ketua ataupun penghulu bagi seluruh anak-anak Nabi Allah Adam alaihissalam. Dan Nabi kata wala fakhar, dan bukanlah aku ini untuk membanggakan diri. Dan kita faham bahawa kalaulah seluruh anak Adam ini, di sana adanya para nabi-nabi, adanya para rasul, para aulia, para salihin. Dan di satu penjuru yang lain pula ada para raja-raja, penguasa-penguasa, dan seluruh itu maka Nabi adalah sayyid, Nabi adalah penghulu. Tidakkah kita terasa dalam diri kita, masya-Allah, sirah yang sedang kita bincangkan ini, susuk tubuh yang kita bincangkan ini adalah merupakan penghulu bagi seluruh raja-raja, pada seluruh penguasa-penguasa, bagi seluruh hatta pada Rasul dan Nabi. Bahkan kalau kita melihat perbahasan di kalangan ulama, Nabi adalah merupakan yang terbaik hatta daripada kalangan para malaikah. Justru itu masya-Allah, untuk kita lebih mendalami, maka kita kena melihat keturunan yang mulia dan terpilih. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Allah telah pilih, sebab Nabi adalah merupakan seorang hamba. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang manusia. Maka seorang hamba pasti tunduk kepada penciptanya, dan bagi seorang manusia pasti ada keturunannya. Maka kerana itu pada kali ini insya-Allah dalam episod ini kita akan cuba menghayati keturunan dan kemuliaan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita melihat dalam Imam Al-Baihaqi sebagai contoh, Imam Suyuti sebagai contoh, bagaimana mengukuhkan hadis-hadis Nabi, betapa Nabi menyebutkan bahawa Allah telah menjaga Nabi melalui kemuliaan pada susur galur keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi dan keturunannya telah terpelihara dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat
dalam buku ini sebagai contoh, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah kita perlahan-lahan akan membincangkan keturunan ini sehingga kita dapat membuat kesimpulan dan menyedari betapa benar Allah tidak melahir kemuliaan kepada Nabi itu hanya ketika Nabi dilantik menjadi Rasul ketika berumur 40 tahun. Tetapi Allah telah menjaga Nabi sebagai seorang yang Al-Mustafa sejak daripada Nabi SAW daripada sulbi-sulbi dan rahim-rahim, yakni datuk-datuk Nabi SAW. Dalam hadis Muslim, Nabi SAW menyebutkan, Innallaha istafa min waladi Ibrahim Ismail, wastafa min Ismail Kinanata, wastafa min Kinanata Quraishan, wastafa min Quraishin Bani Hashim, wastafani min Bani Hashim. Nabi SAW menyebutkan bahawa Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih daripada anak Nabi Allah Ibrahim itu adalah Nabi Allah Ismail. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih pula daripada anak-anak Nabi Allah Ismail itu adalah Kinanah, dan daripada Kinanah itu Allah memilih Quraisy, dan daripada Quraisy Allah memilih pula Bani Hashim, dan Nabi berkata daripada itu, daripada Bani Hashim Allah telah memilih aku. Ini kata Nabi SAW dalam Sahih Muslim. Untuk kita lebih dalami, kita berehat sebentar untuk kita jumpa selepas ini, insya-Allah. Alhamdulillah, para penonton yang saya kasih sekalian, para pencinta ilmu dan pastinya cinta untuk kita memahami tentang sirah Nabi. Dan apabila kita mempelajari sirah Rasulullah, kita pasti akan mempelajari tentang nasal keturunan Nabi SAW. Dan tadi sebelum kita berhenti rehat, kita telah menyebutkan hadis Nabi menyatakan bahawa sesungguhnya Nabi itu terpilih sejak daripada awal lagi, dan bahkan sejak daripada Nabi Allah Ibrahim kepada Nabi Allah Ismail, kepada keturunan yang cucunya Kinanah, kepada cucunya yang lagi Quraisy, yang cucunya lagi daripada Bani Hashim, dan Nabi berkata bahawa wastafani min Bani Hashim, dan Allah telah memilih aku, kata Nabi, dalam bentuk kemuliaan dan terpelihara daripada Bani Hashim. Baik. Kalau kita lihat keturunan Nabi SAW adalah Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Dan daripada Adnan, nasab ini diperakui dalam sahih daripada kalangan ulama hadis, dan nasab ini diakui dalam kalangan para ulama nasab dan keturunan daripada Nabi yang kita sebutkan tadi sampailah kepada Adnan, dan diperakui daripada Adnan terus sampai kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam melalui Nabi Allah Ismail alaihissalam. Baik, inilah dia keturunan Nabi SAW. Dan kalau kita melihat dalam Ibn Hisham sebagai contohnya, menyebutkan juga bahawa ada meriwayatkan bahawa Nabi SAW daripada Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib
bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Udad bin Tirah bin Muqawwim bin Ya'rub bin Yashjub bin Nabit bin Ismail bin Ibrahim bin Tarah bin Nahur bin Saruh bin Ra'u bin Faliq bin Aibar bin Saleh bin Irfakhshad bin Sam bin Nuh bin Matusalah bin Akhnuh bin Yad bin Mahlayil bin Qinan bin Yanis bin Sith bin Adam. Kalau kita lihat dalam Ibn Hisham yang meriwayatkan daripada Zaid bin Abdullah Al-Bakkai, itu riwayat yang menurut pendapat, tetapi pendapat ini pastinya yang paling sahih adalah bila kita membaca daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Adnan. Kerana apa? Sebab terlampau banyak sangat catatan-catatan sehingga masuk di dalam catatan-catatan dan hafalan-hafalan tersebut di atas Adnan itu terlampau banyak sampai kepada Nabi Adam, contoh yang saya bacakan tadi. Maka yang paling sahih yang kita pegang dalam kita nak mempelajari tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keturunan adalah Nabi yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Adnan. Baik, kalau kita melihat di sini ya, kita mempelajari bahawa Nabi Muhammad itu kita menyebut tadi beberapa nama yang kita katakan. Dan dalam nama-nama ni insya-Allah kita akan mendapati bahawa kemuliaan yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seolah-olah tertumpah daripada kemuliaan-kemuliaan yang ada pada datuk nenek Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kerana Allah menjaga keturunan Nabi, maka keturunan Nabi tersebut telah terjaga dan pada mereka mempunyai peribadi-peribadi yang unggul dan peribadi-peribadi yang diterima kehebatan dan keagungannya. Cuba bayang ya, kalau kita melihat sebagai contoh, ayah Nabi bernama Abdullah. Dan kita faham bahawa Abdullah dari sudut susuk tubuh adalah merupakan seorang yang sempurna dari sudut kacaknya, dan seorang yang dari sudut akhlaknya merupakan seorang yang sangat baik dan mulia akhlaknya. Sehingga ketika itu dikatakan bahawa pada ayah Nabi itu sendiri, bahawa padanya merupakan tertonjol ya, tentang kehalusan budi yang luar biasa. Kemudian kalau kita tengok lagi kepada contohnya Abdul Muttalib, ya. Kalau kita melihat kepada Abdul Muttalib sebagai contoh, maka kita akan mendapati bahawa pada Abdul Muttalib, kita tengok ini sebab saya cuba nak highlightkan di sini, contohnya ada di sini ya, bagi rakan-rakan yang ada kitab ini boleh melihat bahawa Abdul Muttalib yang merupakan bapa ayah ataupun datuk kepada Nabi, yang merupakan ayah kepada Abdullah, ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disebut sebagai Syaibatul Hamdi atau namanya adalah Amir, dan kemudian digelar sebagai Abdul Muttalib. Sebab kita semua menyebut Abdul Muttalib dan kita memahaminya. Dan apabila kita melihat tadi kepada Abdullah, ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapati bahawa pada datuk Nabi itu sendiri kita mendapati bahawa kemuliaan akhlak itu sangat ketara. Ya, kita dapati bahawa bahawa datuk Nabi yang merupakan Abdul Muttalib adalah merupakan seorang pemimpin besar di kalangan Quraisy. Maknanya kepimpinan, watak, leadership yang sangat luar biasa ada kepada Abdul Muttalib ini. Dan kemudian kita akan dapati bagaimana lepas daripada kita berhenti rehat sebentar nanti, kita akan mendapati beberapa watak-watak yang sangat hebat yang ada pada Sayyidina Abdul Muttalib ini, sehingga kita tidak hairan betapa mulianya keturunan Nabi sebagai untuk kita memahami. Dan insya-Allah macam saya kata tadi, jangan ke mana-mana, kita akan sambung lepas ini insya-Allah. Alhamdulillah, semua para pencinta ilmu, penonton yang saya kasih sekalian,
kita tentu sedang dalam keadaan teruja, ya. Pastinya teruja kenapa? Sebab kita bukan hanya nak mempelajari tentang Nabi, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita nak menyalin akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan marilah kita bercakap dengan diri kita sendiri, dengan hati kecil kita. Zul, saya ingin benar-benar menghayati akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberi keterujaan kepada kita bagi mereka yang mengenali Nabi, bagi mereka yang mendalam tentang Nabi, bahawa Nabi ini telah terjaga kemuliaannya sejak daripada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini janji yang telah disebut oleh Nabi tentang Allah menjaga keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini dipegang oleh Imam Al-Baihaqi sebagai contoh, Syekh Al-Barzanji sebagai contoh, yang dipegang oleh Imam Suyuti sebagai contoh. Terjaganya Nabi itu, kemuliaan Nabi itu dari sudut kemurniaan kepercayaan mereka, dan yang paling ketara adalah kepimpinan dan akhlak mereka. Dan kita dapati, kita menyambung insya-Allah apa yang kita berhenti sebentar tadi tentang Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib ni kita tahu bahawa datuk Nabi, kita semua tahu bahawa datuk Nabi yang membela Nabi. Dan kita boleh faham apabila Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, Nabi menyatakan bahawa dalam hadis Bukhari, kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi kama tuntajul bahimatu bahimatan jam'a hal tuhissu fihi min jad'a. Ya, kata Nabi SAW, semua orang lahir dalam keadaan fitrah baik, maka ayah dan ibunya lah, maknanya orang yang menjaganya lah, yang membentuknya, sama ada menjadikan dia Yahudi, Majusi atau Nasrani, seperti mana kita melihat binatang peliharaan yang lahirnya sempurna tetapi manusialah yang mencacatkannya. Baik, kita menyentuh mendalam sedikit di sini tentang Abdul Muttalib, sebab ketika Nabi berada pada fasa umur membesar, dan kita lihat pada anak kita, sebab kita nak belajar tentang bagaimana membentuk akhlak. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan bahawa pada orang yang menjaga Nabi, siapa dia? Yakni Abdul Muttalib. Kita sambung sifat yang ada pada dia, dan tak hairan kita kata, oh Masya Allah, maka benarlah kemuliaan itu. Kenapa? Proses itu telah berlaku daripada keturunan Nabi SAW. Saya ulang balik, apa yang sangat tertonjol daripada yang ada pada Abdul Muttalib, seorang pemimpin yang berwibawa di kalangan orang Quraisy. InsyaAllah sampai pada babnya nanti, kita akan tengok bagaimana ketenangan, sifat kepimpinan yang ada padanya. Dan kemudian kita mendapati bahawa bagaimana beliau adalah seorang yang berpegang pada janji. Ya, Abdul Muttalib sangat terkenal, maknanya seorang yang apabila berjanji sekalipun tidak pernah memungkiri janji. Ya, kita dapati bahawa itu yang ada pada datuk Nabi SAW, dan Nabi membesar daripada umur 6 tahun sampai 8 tahun, daripada kecil sampai umur 8 tahun, dia melihat watak ini. Watak ini telah mengarca Nabi. Watak ini telah mengukir Nabi, menyempurnakan akhlak Nabi SAW. Dan kemudian memiliki akhlak yang sangat mulia, akhlakun karimah. Ya, Nabi disebut sebagai khuluqin azim, akhlak yang agung, yang mungkin yang pastinya tidak ada siapa dapat menandinginya. Tetapi Nabi dibentuk yang menjaga Nabi, yakni Abdul Muttalib adalah seorang yang sangat halus budi pekertinya, seorang yang sangat berakhlak mulia. Kemudian yang menarik lagi, apa yang ada pada Abdul Muttalib yang ketara. Kita sebut sifat-sifat ketara yang kemudian menjadi profil kepada Abdul Muttalib adalah seorang yang sangat mengasihi golongan orang-orang miskin. Maknanya Nabi telah melihat daripada kecil bagaimana datuk Nabi SAW perasaan bukan, saya nak betulkan, bukan menjaga orang miskin, bukan membantu orang miskin, mengasihi dan menyayangi orang miskin. Yang dengan sebab sayang itulah lahirnya membantu. Hari ini kita bantu juga, tetapi kadang-kadang dalam keadaan marah-marah. Kita bantu juga tapi dalam keadaan bentak-bentak. Bahkan kadang-kadang kita hina orang yang kita bantu. Baik, akhlak yang ada pada Abdul Muttalib ini yang lahir dalam dirinya kerana dia nak membentuk yang akhirnya akan nanti berlaku kepada Nabi, sifat yang kita akan belajar nanti, dan pastinya kita faham Nabi adalah seorang yang sangat menyayangi orang miskin. Kemudian
sangat memberi khidmah kepada para hujjaj, dan yang menariknya hatta memberi makan kepada burung-burung, dan dia menghantar makanan ke puncak-puncak bukit untuk diberikan kepada unggas dan burung-burung. Masya Allah, kita bayang itu contoh kemuliaan yang berlaku kepada keturunan Nabi SAW. Justru itu insya-Allah semua yang dikasihi sekalian, kita akan sambung lagi tentang keturunan Nabi ini dan pada episod akan datang, dan cuba lihat sedikit sedutan daripada episod akan datang. Sehingga takut kita umat Nabi SAW mencacatkan Nabi tanpa kita sedar. Sebab itu kita faham bahawa antara daripada keperluan bagi kita adalah menjaga keturunan kita. Alhamdulillah, kita berhenti dahulu di sini kerana insya-Allah kita akan sambung di masa akan datang. Semoga perbincangan kita ini memberi sesuatu manfaat yang paling berguna buat kita dalam proses kita mengenali junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.